Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 dengan kes yang sembuh seramai 139. 398 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,468 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 436 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 54,303. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bagi orang ramai yang ingin mendapatkan ujian saringan SARS-CoV-2 swab, terutama sekali mereka yang ingin membuat perjalanan ke luar negeri, hendaklah menjalankan ujian saringan SARS-CoV-2 sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum tarikh penerbangan mereka, tertakluk kepada syarat-syarat negara yang akan dituju. Hasil ujian berkenaan akan mengambil masa dan orang ramai hendaklah bersabar untuk mendapatkan keputusan mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan ujian SARS-CoV-2 swab bagi perjalanan ke luar negeri boleh mendapatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Pusat Kesihatan Berakas beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu beroperasi dari pukul 2 petang hingga 5.30 petang. Sementara di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengiran Saleha beroperasi setiap hari kecuali hari kelepasan awam. Waktu beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam. Program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta akan mula dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Program yang dikendalikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama itu diserap ke dalam kurikulum sekolah semasa sesi pembelajaran mata pelajaran pengetahuan agama Islam selama 30 minit sekali dalam seminggu. Program pembelajaran Al-Quran ini bertujuan bagi menyahut hasrat kepawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah merealisasikan amalan bacaan Al-Quran dalam kalangan rakyat Brunei serta memperbanyakkan dan memantapkan lagi generasi celik Al-Quran. Program tertumpu kepada pelajar-pelajar menengah atas dari tahun 9, 10 serta tahun 11. Pelajar dapat bersedia dan sentiasa menjadikan amalan pembacaan Al-Quran sebagai amalan serta rutin harian. Di samping itu juga, pelajar dapat mempertingkatkan mutu bacaan Al-Quran serta dari masa ke semasa. Dalam masa yang sama, pihak sekolah juga dapat mengenal pasti pelajar yang boleh diketengahkan untuk mewakili sekolah atau negara dalam mana-mana pertandingan Al-Quran yang ditawarkan sama ada dalam peringkat negara maupun antarabangsa. Harapan bagi saya yang akan datang supaya program ini diteruskan dan juga dilaratkan kepada pelajar-pelajar tahun 7 dan 8 juga. Menanamkan rasa kecintaan dan kecenderungan terhadap Al-Quran dan melatih para pelajar untuk menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan dan rutin harian bagi mendapatkan keberkatan terutama sekali dalam pembelajaran akademik antara maklumat program tersebut. Jabatan Pengajian Islam dalam Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan bekerjasama mengadakan perbincangan, penerangan dan mengadakan kursus pengajaran Al-Quran kepada kami guru-guru IRK menengah atas
untuk mengendalikan bagaimana cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Jadi kami sebagai pengajar mengendalikan kelas pengajaran Al-Quran ini agak mudahlah kerana segala keperluan seperti cara pengendalian kelas, penggunaan penilaian secara berterusan banyak membantu kami sepanjang mengendalikan kelas pembelajaran Al-Quran ini. Dan pembelajaran ini adalah mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Al-Hewal Ugama. Seperti kalau Year 9, ia adalah surah daripada surah Al-Maidah. Kalau Year 10 surah Al-An'am dan Year 11 surah Al-A'raf. Cara pelaksanaannya adalah pelajar ini akan membaca dan didengar oleh guru dan akan diperbetulkan oleh guru jika ada salah bacaan mereka dari segi makhraj huruf ataupun tajwid. Selain daripada pembacaan Al-Quran juga, pembelajaran Al-Quran ini juga ialah tentang hafalan surah-surah pendek, di mana surah-surah itu pelajar akan menghafalnya dan akan ditasmi' oleh guru-guru mereka. Di negara ini secara formal pembelajaran Al-Quran diberikan sekurang-kurangnya 6 tahun di sekolah agama di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dengan pelaksanaan program itu nanti para pelajar bukan sahaja diberikan mata pelajaran pengetahuan agama Islam tetapi juga secara khusus diberikan pelajaran Al-Quran yang tujuannya untuk mencapai barakah dalam kehidupan. 4 orang pelajar yang mengikuti program galakan pembelajaran sepanjang hayat PIBD Alaf telah berjaya memasuki ke universiti tempatan dan antarabangsa. Program tersebut bukan sahaja memainkan peranan dalam memberi ruang kesempatan kepada kanak-kanak pintar daripada kalangan keluarga yang kurang berkemampuan untuk mendapat tempat dan peluang untuk terus belajar dan berjaya, bahkan dapat membantu mereka untuk terus maju dalam pembelajaran mereka dan mengeluarkan keluarga dari kepelut kesusahan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2014, program tersebut kini mempunyai 240 orang pelajar. Antara kriteria bagi memasuki program berkenaan ialah mendapat keputusan cemerlang sebanyak 3 kali berturut-turut di atas 85% serta terdiri dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Pelajar PIBD Alaf pada keseluruhannya berada di tahun 3 sehingga pra-universiti. 4 orang pelajar di International School Brunei ISB dalam tahun 11, 2 orang pelajar sedang meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir, 4 orang pelajar di Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Teknologi Brunei UTB dan seorang akan memasuki University of Nottingham di United Kingdom. Perkembangan PIBD Alaf alhamdulillah sangat memberangsangkan sebab dari tahun ke tahun kemajuan dapat dilihat, di antaranya pencapaian para pelajar dari tahun ke tahun. Terutama sekali peperiksaan besar memandangkan program PIBD Alaf masuk ke tahun dan intake ke-8 dan ke-9 insya-Allah 2021. Beberapa peningkatan telah dirancang untuk memastikan kesinambungan program ini lebih teratur, bersepadu dan mencapai wawasan 2035 dan juga visi dan misi PIBD untuk membantu para segmen yang berkeperluan dari keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, dapat membantu mereka untuk terus maju dalam pembelajaran mereka dan mengeluarkan keluarga dari kemelut kesusahan. Dalam program tersebut, PIBD tidak hanya menyediakan agihan bantuan keperluan asasi semata-mata pada setiap awal tahun persekolahan, penyediaan program intervensi pendidikan menerusi program tuition, personal coaching dan study group juga diberikan perhatian serius. Kami juga ada beberapa program untuk halusi lagi orang punya pembelajaran dalam bahasa Inggeris, maths, science. So beberapa program seperti yang menjurus ke arah industri 4.0 seperti coding, ya, data science dan juga fundamental seperti leadership, teamwork
dan juga presentation skills. So pemberigaan Melayu Islam Beraja juga diterapkan kepada para pelajar untuk memastikan orang tidak hilang orang asas dalam ketani sebagai warga negara Brunei Darussalam. Untuk meningkatkan prasarana dalam penyediaan ruang belajar yang selesa dan kondusif dengan dilengkapi teknologi moden pada hari ini, BIBD telah menubuhkan pusat pengupayaan dan kecemerlangan yang akan dijadikan sebagai pusat kegiatan pelajar. Pusat ini dilengkapi dengan bilik bacaan, makmal komputer, ruang diskusi, bilik tuition dan konseling, inkubator teknologi IT dan pelbagai kemudahan lain yang dihasratkan untuk memacu peningkatan mutu pembelajaran pelajar BIBD Alaf. Mahu mengubah nasib keluarga. Itulah azam yang diluahkan oleh penerima beasiswa program galakan pembelajaran sepanjang hayat BIBD Alaf, Lai Fuk Long, yang akan melanjutkan pengajian ke United Kingdom. Berusia 20 tahun, pelajar yang berasal dari daerah Belai itu berazam untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Lai Fuk Long, seorang pelajar dari kumpulan kedua bagi program BIBD Alaf, akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Sarjana Farmasi di University Nottingham, United Kingdom selama 5 tahun. Anak kedua dari 3 beradik ini sangat berterima kasih kepada BIBD Alaf kerana memberinya peluang untuk melanjutkan pengajian di luar negara. Katanya lagi, kesukaran hidup harus dijadikan motivasi untuk berjaya serta membentuk masa depan lebih cemerlang dan latar belakang bukanlah menjadi penghalang jika benar-benar mahu belajar dan percaya boleh melakukannya. Saya dari keluarga yang bukan senang. Berharap mendapat selepas menghabiskan kursus untuk mendapat satu pekerjaan yang tetap dan stabil. Jadinya saya dapat tolong keluarga saya untuk mengubah nasib keluarga saya. Saya berpendapat ilmu ini adalah barang yang paling penting untuk mengubah hidup seseorang. Awang Lai Fuk Long yang juga pernah menerima anugerah Top 10 in the World dalam mata pelajaran matematik oleh World Olympic Mathematics merupakan pelajar pertama daripada program berkenaan yang melanjutkan pengajian di United Kingdom. Mendapat kelulusan 3 A-star dalam peperiksaan GCE peringkat A tahun lepas, Awang Lai Fuk Long dijangka berlayar ke United Kingdom pada awal bulan Oktober. Saya berharap selepas menghabiskan kursus saya di universiti, saya akan mendapat ilmu pengetahuan yang dapat menolong perkembangan negara Brunei Darussalam pada masa yang akan datang. Saya juga berharap ini dapat menjadi sebagai motivasi untuk pelajar BIBD Alaf yang lain supaya belajar bersungguh-sungguh dan meneruskan pelajaran mereka di luar juga. Agama Islam melarang umatnya daripada berputus asa. Itu antara yang terkandung dalam intipati khutbah hari ini. Laporan mengenainya dapat diikuti selepas petikan titah ini. Dalam menjalani kehidupan seharian yang penuh dengan dugaan, cabaran dan rintangan, sebagai orang yang beriman adalah dituntut untuk sentiasa bersangka baik, berfikiran positif dan tidak mudah berputus asa dengan rahmat Allah SWT, terutamanya apabila menghadapi masalah atau berdepan situasi yang sukar atau berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Perkara ini dikongsikan semasa khutbah Jumaat hari ini. Agama Islam juga melarang umatnya daripada berputus asa kerana orang yang berputus asa itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang sesat daripada jalan kebenaran. Perlu diketahui, antara faktor utama yang menyebabkan orang berputus asa itu ialah: pertama, terjerumus dalam perkara-perkara dosa dan maksiat. Apabila seseorang itu tergelincir dalam perkara-perkara dosa dan maksiat, janganlah kita sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dari kemurkaannya. Tidak kira
sebesar manapun dosa yang telah kita lakukan, kesemua dosa tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah mencipta makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang Dia sendirilah yang menulis atas dirinya, dan itu diletakkannya di sisinya di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kedua, ditimpa musibah seperti kegagalan, penyakit kronik atau sakit yang berpanjangan, dan tekanan hidup seperti tekanan sosial, tekanan emosi, dan tekanan ekonomi seperti masalah dalam perniagaan, pekerjaan, pelajaran, masalah hutang piutang, masalah rumah tangga dan seumpamanya. Pandemik COVID-19 merupakan ujian besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku adalah ketentuan, kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ujian ini ada rahmat dan hikmah di sebaliknya. Perkara tersebut antara intipati tazkirah pagi tadi semasa program Masjidku Makmur dan solat subuh berjemaah yang diadakan di Masjid Kampung Puni, daerah Temburong. Sembahyang fardu subuh berjemaah disertai oleh Awang Haji Kamarul Zaman bin Kamis, pemangku Ketua Pegawai Agama Daerah Temburong. Manakala tazkirah yang bertajuk Panduan Menghadapi Wabak Penyakit menjelaskan hanya umat yang beriman percaya bahawa musibah besar ini adalah sebagai rahmat dan sudah pasti akan bersangka baik bahawa wabak ini adalah ruang untuk Allah melipat gandakan lagi ganjaran kepada hamba-Nya yang sabar. Dengan kesabaran dalam doa dan usaha adalah menjadi kunci tawakal seorang hamba kepada Allah selain mematuhi saranan pihak kerajaan. Penanaman pokok bunga, pokok buah-buahan termasuk menternak madu kelulut antara latihan yang diserapkan dalam program pertanian bagi pelatih orang kelainan upaya di Pusat Bahagia Tutong. Program tersebut merupakan salah satu program asas kemahiran yang didedahkan bagi pelatih-pelatih di bawah latihan keusahawanan di pusat berkenaan. Menurut Awang Muhammad Aidil bin Jahali, penolong pengajar kanan Pusat Bahagia Tutong menjelaskan, program yang dijangka berjalan selama 2 ke 3 tahun ini antara lain bertujuan sebagai pendedahan dan melatih orang kelainan upaya supaya boleh mempraktikkan secara sendiri sama ada di rumah atau mahupun diambil bekerja di ladang-ladang. Melalui program yang diserap ini dihasrat dapat melahirkan orang kelainan upaya yang boleh berdikari, bertanggungjawab dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Setakat ini latihan-latihan yang kami berikan untuk pertanian di daerah Tutong, kami ada latihan penanam bunga, latihan penanam daun bawang, satu ada latihan menanam nenas, and then ada ternakan kelulut, madu kelulut. Kebanyakannya pesanan kami di kedai-kedai restoran, tempat catering, and then ada setengahnya ada individu yang datang dari luar untuk membeli produk-produk lah di Pusat Bahagia Tutong ini. Harapan mudah-mudahan orang di luar sana supaya dapat menyokong orang OQ Ketani di mana diorang ini pun boleh berusaha dan ada kemampuan untuk berusaha. Antara lainnya kalau dapat lihatlah kebolehan mereka tapi jangan lihat kekurangan mereka. Lebih 1,700 kartun rokok pelbagai jenama dirampas dalam 2 insiden hasil rondaan rutin pencegahan di kawasan Kampung Puni A, daerah Temburong awal pagi tadi. Penolong penguasa polis Pengira Anak Haji Azanuddin Aman Shah bin Pengira Anak Ismail Al-Haj, pemangku pegawai pemerintah daerah polis Temburong menjelaskan, di samping rokok, lebih 300 tin dan 90 botol minuman keras turut ditemui. Dalam insiden pertama, semasa rondaan rutin yang dijalankan oleh Konggatan Balai telah menjumpai sebuah kereta yang diletakkan dalam keadaan mencurigakan di kawasan jalan kecil kebun Kampung Puni A, Temburong. Menyadari akan kehadiran pihak polis, satu kelibat dipercayai seorang individu terus melarikan diri menuju ke dalam hutan yang berdekatan. Pemeriksaan segera dijalankan ke atas kenderaan berkenaan dan telah menemukan sejumlah 688 kartun rokok pelbagai jenama.
Manakala bagi insiden kedua, dalam usaha untuk menjejaki individu yang dipercayai melarikan diri itu, pihak polis telah membuat pemeriksaan di kawasan persekitaran dan telah menemukan lagi sejumlah rokok dan minuman keras yang disimpan di dalam sebuah pondok ternakan yang dipercayai tempat menyimpan barang-barang tegahan. Pemeriksaan terhadap penemuan itu berhasil menemukan sejumlah 1,045 karton rokok, 306 tin dan juga 90 botol minuman keras. Kesemua barangan tegahan telah dibawa ke Balai Polis Temburong untuk dijalankan siasatan awal dan kemudiannya kertas siasatan akan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB menegaskan kepada orang awam mengadakan atau mengendalikan kegiatan perjudian adalah ditegah sama sekali kerana aktiviti tersebut adalah menyalahi undang-undang di negara ini. Semalam 7 orang termasuk 2 perempuan warga negara asing diberkas dalam serbuan yang dikendalikan oleh Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB ke atas sebuah kediaman yang mengendalikan aktiviti perjudian di kawasan rumah pekerjaan binaan di Jalan Pantai Serasa, Kampung Serasa. Kesemua suspek yang ditahan berumur dalam lingkungan 24 hingga 62 tahun. Menurut penolong penguasa polis Muhammad Rudi Mas Syarhin bin Haji Sarbini, Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei, semasa serbuan pihak berkuasa menemui beberapa barangan yang digunakan bagi aktiviti berkenaan, antaranya kertas permainan perjudian dan wang tunai. Semua suspek serta peralatan-peralatan yang digunakan untuk perjudian dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi dijalankan siasatan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Sebuah syarikat penanaman pohon pisang menyasarkan pengeluaran buah pisang untuk memenuhi keperluan pasaran domestik di negara ini. Syarikat Dianah Aliyah Enterprise yang dimajukan di tapak seluas 4.5 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Batang Mitos daerah Tutong dijangka mengeluarkan hasil pada bulan ini untuk pasaran tempatan. Tanaman buah pisang milik dayang Dianah Aliyah binti Abdullah antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Sebanyak 700 pohon pisang Cavendish dan berangan telah ditanam dengan jarak 2.5 meter setiap pohon. Bagi penanaman pohon pisang, syarikat ini menggunakan teknologi konvensional yang bersistematik. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi minggu ini perniagaan produk jenama Korea yang dijual melalui media sosial. Pengalaman bercuti ke Korea Selatan memberi inspirasi kepada dayang Nur Ifah binti Haji Awang Nurdin, pengasas Cherry Blossom untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini 13 September melalui saluran RTV Perdana. Menyediakan platform bagi membentuk kemahiran serta pengetahuan belia sebagai sebahagian dari aspirasi revolusi industri 4.0 antara matlamat program AI pertama belia di Asia Tenggara diadakan. Program tersebut bertujuan membayangkan sistem eko-perniagaan yang berdaya tahanan dan kolaboratif yang akan menyokong inovasi serta pertumbuhan dengan membangunkan serta menerapkan kemahiran digital dan kepimpinan dalam kalangan belia di negara ini. Program tersebut akan dilancarkan esok 12 September 2020. Dengan kolaborasi antara Darussalam Enterprise DER, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd BSP, Bank Baiduri Berhad, Syarikat Pemasaran Minyak Brunei Shell Sdn Bhd BSM, Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI dan Syarikat Dynamic Technology Sdn Bhd. Program ini turut disokong oleh Pusat Rakan Kongsi Alam Sekitar Teknologi Sains STEP di Kementerian Pendidikan dan Sekolah Antarabangsa Jerudong. Program rintis hackathon yang diadakan selama 8 hari akan dikendalikan secara maya melalui pelbagai platform media. Dari sana, para peserta akan menyertai bengkel dan ceramah yang diungkayahkan oleh pakar industri di samping menimba pengetahuan dari sesi bimbingan perniagaan, pemikiran reka bentuk dan teknologi. 53 peserta mengikuti program tersebut dengan bimbingan 20 orang guru dan pembimbing. Maklumat lanjut ikuti Instagram
at.tinsinai.brunei atau layari tinsinai.com. Sebahagian Jalan Raja Isri Penyerang Anak Saleha menghala ke Bandar Seri Begawan kini ditutup sementara sehingga kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah selesai dijalankan. Dalam serang akhbar Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan tersebut adalah bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah berukuran 300 mm di jalan tersebut. Oleh yang demikian, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Bagi sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123, live chat 83333123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn.